Salam bahagia diucapkan pada para penonton yang sedang melihat siaran Radioton Teleton. Ya, Encik Syed, audiologi ini adalah satu bidang yang berkaitan dengan masalah pendengaran lah. Berdasarkan itu, pesakit-pesakit yang berjumpa dengan audiologis adalah pesakit-pesakit yang mempunyai masalah pendengaran lah. Dan pesakit-pesakit ini mungkin terdiri daripada kanak-kanak, dewasa ataupun orang tua. Ya. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini ya doktor ya, apa kata kalau kita tonton video klip yang kita ambil sebentar tadi di klinik pertuturan dan juga audiologi ya di Fakulti Perubatan Malaysia. Ya, silakan. Boleh doktor terangkan apa kan ini doktor? Ini adalah gambar rajah yang menunjukkan telinga lah. Jadi sebab pendengaran ni adalah dikaitkan dengan telinga. Jadi itu adalah gambar rajah menunjukkan telinga, dan ini adalah gambar menunjukkan seorang pesakit cacat pendengaran sedang menjalani terapi pertuturan Pak terapis, dan ini adalah audiologis yang menerangkan fungsi alat pendengaran kepada ibu bapa. Ya. Sakit. Dan ini seorang kanak-kanak yang menjalani ujian lah. Ya. Dan ini pula seorang kanak-kanak yang punya cacat pendengaran dan sedang menjalani terapi, dan terapi dijalankan oleh ibunya. Tengok mereka bermain dengan elok ya. Ya. Jadi umur kanak-kanak ni berapa doktor? Ya, kanak-kanak ini berumur 2 tahun dan kecacatan semenjak dia berumur 6 bulan lagi. Dan sejak 6 bulan dia telah memakai alat bantu dengar ya. Dan kita di sini mempunyai seorang ibu yang begitu berdedikasi terhadap rawatan anaknya, dan itu yang seharusnya berlakulah kepada semua ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak beginilah. Jadi maksudnya di sini kan elok bagi anak-anak yang cacat pendengaran ni memang eloknya didedahkan pada rawatan lebih awal gitu. Ya, dia seharusnya dikesan awal dan rawatan diberikan seawal mungkin. Jadi macam mana tu tentang, saya rasa budak ni macam umur dia 2 tahun. Mungkin susah bagi dia nak memahami. Bolehkah dia mengikut segala arahan-arahan yang diberi itu, ataupun memang memerlukan mak dia bersamping dia, macam mana? Ya, memang pada peringkat awal mungkin ibu bapa tidak akan dapat melihat kesannya, tapi kalau kita lihat daripada segi perkembangan kanak-kanak normal pun ya. Jadi mereka tidak akan memahami, tidak menunjukkan yang mereka faham apa yang emak ataupun bapa dia katakan, tapi sebenarnya sejak kanak-kanak ini berumur 6 bulan lagi dia telah mula mendengar apa yang diperkatakan, dan mula memah 1,5 tahun dia akan mula mengeluarkan perkataan yang pertama. Jadi tidak timbul masalah mengatakan kanak-kanak adalah terlalu awal untuk memulakan terapi. Dan kalau kita lihat daripada cadangan daripada Committee of Infant Hearing, mereka mengatakan kecacatan pendengaran di kalangan kanak-kanak harus dikesan pada umur 3 bulan dan terapi seharusnya dimulakan pada umur 6 bulan. Jadi memang tak adalah orang kata terlalu awal untuk budak-budak ya. What's this? Ya, sebelum macam bila doktor ada katakan tadi ya, seeloknya kanak-kanak ni kan diberikan rawatan yang lebih awal kan. Tapi kadang-kadang pada ibu bapa tu doktor ya, kadang-kadang ni mereka ni nak mengetahui tanda-tanda awal bagi nak mengetahui anak ni cacat pendengaran adalah susah sekali kan. Jadi boleh doktor terangkan kepada penonton dia apakah tanda-tanda awal tersebut? Ya, jadi untuk mengetahui tanda awal mungkin elok kalau kita bagi tahu apakah perkembangan yang diharapkan daripada seorang kanak-kanak lah ya. Jadi kalau daripada bayi contohnya, memang dia tidak panggil namanya, dia tidak akan noleh pada kita, tapi kita boleh lihat pada peringkat bayi sepatutnya kalau ada bunyi yang kuat dia mesti menunjukkan respon terkejut ya. Jadi kalau katakan kita ada seorang bayi, lepas tu ada bunyi kuat katakan berlaku dan bayi ini tidak terkejut ataupun tidak terjaga pada bangun, kita mesti suspek lah mungkin ada masalah pendengaran. Dan katakan kanak-kanak itu telah berumur antara 3 hingga 6 bulan, mereka sepatutnya telah menoleh apabila dipanggil. Dan di sini kita boleh tahu kalau budak tu katakan
kita panggil tidak menoleh, always kita kena suspek lah kanak-kanak yang mungkin ada cacat pendengaran. Cacat pendengaran. Dan jika pada umur 1,5 tahun contohnya belum memahami apa yang kita katakan, itu lagi satu kita kena suspek. Dan jika pada berumur 2 tahun masih lagi belum berkata, katakan belum start bercakap, kita juga kena suspek lah. Jadi apa yang penting bila ada tanda-tanda begini, terus berjumpa doktor, pakar telinga, hidung dan tekak. Dan jadi yang sering kita jumpa di masyarakat kita adalah mereka mempunyai attitude tunggu dan lihat. Kadang kata mereka mengaitkan takut, doktor, kan? Takut ataupun dikaitkan. Mungkin anak saya ni serupa dengan pak cik dia bercakap pada 5 tahun. Jadi kita tak boleh buat anggapan yang macam tu, kerana itu akan membuangkan masa kanak-kanak ni lah. Begitu. Terima kasih doktor ya.